Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita ingin membincangkan satu tajuk, iaitu satu daripada filem-filem yang dilakonkan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee yang bertajuk Ahmad Al-Bab. Siapa nama anak kau ni? Kami belum kasih nama lagi lah, Bah. Sebab dia asyik nangis saja. Sekarang Abah kasih nama dia Ahmad. Ahmad. Pasal dia suka pintu, taruh nama dia Ahmad Pintu. Ahmad Pintu. Ada sedap lah itu nama. Ahmad Pintu tak bagus. Pintu cakap Arab Al-Bab. Jadi Abah taruh nama dia Ahmad Al-Bab. Bila sebut Ahmad Al-Bab, semua orang akan ingat dan semua orang akan terbayang filem Ahmad Al-Bab. Baik, apa yang kita nak kupas di sebalik filem ataupun cerita Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ni menerusi filem Ahmad Al-Bab ni, tuan-tuan? Filem Ahmad Al-Bab ni, kalau tak silap saya, ditayangkan pada tahun 1968. Lakonan yang menceritakan, yang menggambarkan mengenai satu orang kaya yang bernama Mas'ud Al-Buaya. Mas'ud Al-Buaya. Nama pun kita dengar nak tergelak, tuan-tuan. Namanya Mas'ud Al-Buaya. Satu orang kaya yang dia ada 3 orang anak daranya. Yang mana beliau, si ayah ni, Mas'ud Al-Buaya ni, nak menentukan masa depan anak-anaknya itu berada di bawah kekuasaan tangannya. Dia yang nak cari calon menantu untuk dinikahkan dengan anak-anak dara dia ni. Tetapi malangnya, 3 orang anak dara dia ni, 2 saja yang bersetuju. Seorang tak bersetuju, yang bernama Masturah. Lalu Mas'ud Al-Buaya ni carilah calon menantu pilihannya. Pergi cari anak-anak kawan dia yang sama level, yang sama kaya. Dikahwinkan dengan anaknya, 2 orang menantunya yang bernama Muharram dengan Safar. Nama Muharram dengan Safar. Bila Mastura ni tak mau nak berkahwin dengan orang kaya, lalu Mas'ud Al-Buaya ni marah. Dia menjatuhkan maruah ataupun mengaibkan anak daranya ni di dalam majlis perkahwinan anak-anak dia yang 2 orang lagi tu. Lalu anak dia ni, Mastura ni, tak mau dengar cakap. Lalu dia sanggup dikahwinkan dengan orang susah. Lalu Mas'ud Al-Buaya pergi carilah dekat satu kampung seorang pengembala kambing yang bernama Syawal Ibn Zulqaidah. Kahwin seorang pengembala kambing, orang susah. Anak miskin dapat jadi orang kaya. Mula miskin, lahnya kaya. Bila berkahwin, lalu terbongkarlah apa yang dikatakan bahawa kebahagiaan, kekayaan ini bukan berada di tangan manusia, tetapi berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kahwin dapat anak. Anak ni pula, cucu Mas'ud Al-Buaya ni, dinamakan sebagai Ahmad Al-Bab. Akhirnya mendapat harta daripada jin. Jadi kaya Syawal ni. Dan tuan-tuan tahu kesudahan ceritanya macam mana. Cuma yang kita nak ambil di sini, tuan-tuan, 2-3 pengajaran. Sebab kita tak mau nak masa yang panjang, jadi tuan-tuan boring untuk dengar. Yang pertamanya, poin ni, tuan-tuan, sebab tu saya suka bila cerita filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ni, dia ada i'tibar, dia ada ibrah, pengajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, tuan-tuan, Mas'ud Al-Buaya ini menganggap bahawa kebahagiaan dalam kehidupan itu berada pada kekayaan. Maknanya kalau kaya ni kita akan bahagia. Tidak semestinya, tuan-tuan. Orang kaya tak semestinya bahagia, orang susah tidak semestinya derita. Berapa ramai dalam masyarakat kita yang kita lihat hari ini, yang kita tengok pada hari ini, tuan-tuan, kaya, tetapi rumah tangganya lintang pukang.
Kaya, anak-anaknya tidak menjadi anak yang baik. Kaya, tetapi kekayaan rumah yang besar, harta yang banyak bertimbun-timbun, kereta yang mewah, duit di dalam bank ni Masya Allah, tabarakallah, tolak duit orang, duit dia belaka. Betul lah, tolak duit orang, baru duit dia. Jadinya tuan-tuan, berapa ramai kita lihat pada hari ini, kekayaan itu tidak menjamin kepada kebahagiaan. Sebaliknya kita tengok pula di kampung, ada orang yang hidupnya sederhana, rumahnya tidak besar, keretanya tidak mewah. Kadang-kadang orang hari ini kereta semua pakai push button, dia duk pulas kunci lagi. Kereta pun mampu kata jalan. Start pun bunyi tukang start kereta dia. Tapi tuan-tuan cuba tengok keluarganya bahagia. Rumahnya yang tidak besar, tetapi rumahnya penuh dengan kebahagiaan. Ada orang banglonya besar, rumahnya mahliganya besar, tetapi kosong daripada kebahagiaan. Kalaulah kekayaan itu menjamin kebahagiaan tuan-tuan, Nabi SAW telah memilih untuk hidup kaya berbanding susah. Tetapi seperti mana yang kita dengar cerita, Nabi di-offer oleh Allah dengan kekayaan, dengan bukit Uhud nak digantikan dengan emas, segala pasir dan batu di kota Madinah nak ditukar dengan emas. Di-offer kepada Nabi, dibawa tawaran tersebut oleh Sayyidina Jibril AS. Lalu Nabi SAW memilih apa dia tuan-tuan? Aju'u yauman wa ashba'u yauman. Jibril, tolong bagi tahu kepada Allah, tolong khabarkan kepada Allah, biar aku ni dalam hidup satu hari lapang, satu hari kenyang. Aju'u yauman wa ashba'u yauman. Kalau tanya kepada saya tuan-tuan, tawaran tu kalau dapat kepada saya ke? Contoh, Jibril turun, contoh. Hei Ustaz Usam, biar Jibril, Allah Ta'ala nak offer kepada kamu. Apa dia Jibril? Gunung Jerai nak ditukarkan dengan emas. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan, saya nak jawab apa pada Jibril? Nak tolak? No. Saya tanya Jibril, naik balik jumpa dengan Allah, tanya Allah, tambah satu lagi boleh tak gunung Qiyang jadi emas untuk aku? Itu saya tuan-tuan, itu kita manusia biasa. Tetapi Rasulullah memilih satu hari kenyang, satu hari lapang, satu hari lapang, satu hari kenyang. Ini menandakan bahawa kebahagiaan itu tidak terletak kepada kekayaan. Lalu dipilihnya menantu itu yang kaya. Sedangkan Nabi SAW ajar kepada kita, bila nak berkahwin, dalam hadis sahih Bukhari, hadis yang sahih, Nabi ajar kepada suami nak pilih isteri macam mana. Kata ulama begitu juga dengan isteri nak cari calon suami. Pilih yang pertama, tengok keturunan dia bagaimana. Sebab kita nak jadikan dia keluarga, kena tengok keturunan dia tu macam mana. Orang yang baik ke? Bukan sekadar orang yang have. Kita hari ni nak cari have. Nabi suruh tengok keturunan dia macam mana. Tengok tentang dia punya harta benda dia lagu mana. Tengok tentang rupanya lagu mana. Tuan-tuan, Nabi ajak dah. Tengok yang keempat, Nabi kata apa dia? Agamanya macam mana. Hari ini ada orang dia kahwin kerana calon suami dia tu orang have. Dia kahwin kerana calon suami dia itu handsome. Dia kahwin kerana calon suami dia ni orang baik. Tetapi dia tak tengok tentang agama suami dia macam mana. Bila dia berkahwin 1 tahun, dia berkahwin 2 tahun, tuan-tuan, lama mana orang nak boleh berlakon. Sebab tu kita tengok hari ini dalam Malaysia, fail penceraian ni cukup banyak tuan-tuan. Hari ini kahwin, minggu depan cerai. Minggu depan kahwin, bulan depan cerai. Nabi suruh cari yang paling dititik beratkan dalam mencari pasangan hidup ni tuan-tuan. Tengok pada agamanya. Kalau orang tu rupa parahnya tak lawa tuan-tuan. Tak lawa, tak handsome. Nak boleh cari macam saya ni beratlah tuan-tuan. Rupa pun ada. Ni ada orang kadang-kadang tak handsome tuan-tuan. Suami dia insya-Allah, kita tengok Allah. Kadang-kadang kita heran tak mana lah hang kenal. Tapi suami dia ni dengan Allah, dengan Islam ni tuan-tuan, dia jaga hubungan. Bahagia rumah tangga tu tuan-tuan. Dia tak kaya tak mana tuan-tuan. Kaih pagi makan pagi, petang tak kaih tak makan-makan. Tapi agama dia jaga. Subhanallah. Sebab itulah Nabi ajar kepada kita
untuk penonton di luar sana yang bakal menjadi ibu mertua, yang bakal menjadi bapa mertua, yang bakal menjadi suami ataupun isteri, pilihlah agamanya itu. Kita nak tengok yang bakal menjadi ibu kepada anak-anak kita ni orang yang ada agama, tuan-tuan. Kita nak tengok bakal kepada ayah kepada anak-anak kita ni orang yang ada agama, tuan-tuan. Sebab tu agama ni kalau ada pada diri, elok dan baiklah orang tu. Sebab tu cari. Jangan hanya kekayaan, hanya bukan sekadar keturunan yang baik, tetapi agama tu perlu dititik beratkan. Sama yang macam mana diceritakan dalam filem Ahmad Albab. Bila dia Mas'ud Al-Buaya ni dia pi meminang, dia pi merisik. Ni pun satu benda pelik, tuan-tuan. Sepatutnya telaga ni timba lah kena cari dia. Bukan dia pi cari timba. Tapi Mas'ud Al-Buaya ni anak dia anak dara. Dia pula pi duduk merisik kepada anak terona ni. Bila mana dia cari dua orang ni Muharram dengan Safar, anak orang kaya ni, tuan-tuan. Cuba tengok apa yang berlaku. Dua orang bisan dia ni. Dia punya bisan ni, tuan-tuan. Pi habang ke anak. Ente kahwin sama anak dia, ente kaut harta dia bagi sama anak. Boleh? Rupanya agenda tersembunyi bisan dia ni nak kaut kekayaan dia. Sebab apa? Mereka kaya. Tetapi agamanya tidak ada. Agamanya apa? Yang nak membahagiakan kita ni adalah agama, tuan-tuan. Islam ni yang nak membahagiakan kita. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila mana dia kahwin pula anak dia Mastura dengan Syawal ibn Zulqaidah, tuan-tuan cuba tengok orang miskin tetapi agama dia macam mana, taatnya kepada ibu dia macam mana. Walaupun rumah tidak besar, walaupun harta tidak banyak, tetapi kebahagiaan itu dia kecapi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan kepadanya, manfaatkan kekayaan dengan sebenar. Jadi tuan-tuan, pengajaran daripada ini, part yang pertama ni, tuan-tuan, kita akan sambung lagi lepas ni, bagaimana harta benda yang diberi oleh jin. Hai, jangan kacau, ini harta Ahmad Albab yang punya. Macam mana pula tu, kita akan cerita pada part yang kedua. Untuk part yang pertama ni, tuan-tuan, kita nak cari pasangan, carilah pasangan seperti yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. 4 benda kita kena cek. Yang pertama tentang keturunan dia, yang kedua tentang rupanya. Ya, rupa kita nak tengok suami kita, kita nak tengok isteri kita, tuan-tuan. Mesti bagilah sejuk mata memandang, bukan pedih mata memandang. Yang ketiga kena tengok tentang keturunan dia dan agamanya. Pilihlah yang keempat ni, tuan-tuan. 4 benda ni yang paling besar adalah agama. Mudah-mudahan kebahagiaan rumah tangga itu kita akan kecapi, insya-Allah. Jadi sekadar ni dulu untuk part yang pertama. Kita jumpa pada part yang kedua, insya-Allah. Jangan lupa subscribe kita punya channel YouTube kita, tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala berkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.